Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim. Wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna habibana wa sayyidina wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala berada kita di hari-hari akhir. Kemungkinan hari ini atau esok kita akan khatamkan kitab ini, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masuk pada hadis yang ke-36. Hadis yang membicarakan tentang memberikan salam. Memberikan salam. Kelebihan memberikan salam. Yang mana memberikan salam ini akan membawa kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu pada muka surat 144. Pada muka surat 144. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan riwayat dengan sanad beliau yang berbunyi Bisnadina al-muttasil ila Sayyidina al-Imam Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah wa li ummi sayyidina Abi Hurairah ولنا جميعا يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kamu semua tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu semua beriman. Kamu semua tidak akan beriman dengan sempurna sehinggalah kamu semua saling sayang menyayangi. Adakah kamu semua tidak mahu saya tunjukkan kepada kamu semua suatu amalan yang apabila kamu semua telah melakukannya, nescaya kamu semua telah saling sayang menyayangi. Kamu semua sebarkanlah salam antara kamu semua. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada hadis yang ke-36 ini, kita dapat melihat bahawa sebenarnya memberi salam itu adalah merupakan satu amalan yang membawa kita kepada ujungnya bawa kepada syurga Allah Subhanahu Taala. Nabi sebutlah hadis ini, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kamu semua tidak masuk syurga sehingga kamu semua beriman. Ini syarat utama bagi orang yang ingin memasuki syurga Allah Subhanahu Taala. Dia hendaklah menjadi seorang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Mati dalam keadaan beragama Islam. Sekiranya dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak memeluk agama Islam, dia tidak akan mempunyai peluang untuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Nabi kata, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kamu semua tidak akan masuk ke dalam syurga sehinggalah kamu semua beriman. Maksudnya kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman kepada Allah, iaitu mempercayai Allah sebagai Tuhan, baginda Nabi alaihi salatu wassalam sebagai Rasul, beriman dengan seluruh rukun-rukun iman yang lain. Ketika itu barulah orang tadi dianggap sebagai Muslim. Kalau dia bawa akidah itu sehingga dia meninggal dunia, dia akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala walau apa keadaan sekalipun. Walaupun mungkin ada di kalangan kaum muslimin yang Allah Ta'ala akan takdirkan dia ke dalam api neraka terlebih dahulu. Namun, pun begitu, apabila dia mati dalam keadaan beragama Islam, maka ketika itu dia adalah orang yang akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, saya teringat apa yang disebut oleh guru kami, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani,
kata beliau ketika kami menziarahi makam Sidi Ahmad Al-Badawi di Tontah. Satu ketika tu, beliau bawa anak-anak murid pergi ziarah makam Sidi Ahmad Al-Badawi. Mula-mula pergi ziarah makam Sayyidina Abdullah bin Al-Haris, adik-beradik dengan Nabi Muhammad SAW dari sudut susuan, iaitu anak kepada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Anak kepada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Sayyidatuna Halimah, ibu susu Nabi. Jadi, suami beliau bernama Al-Haris. Salah seorang anak kepada Sayyidatuna Halimah dan juga Sayyiduna Al-Haris adalah Sayyiduna Abdullah. Jadi Sayyiduna Abdullah dengan Nabi jadi adik-beradik susulah. Jadi kami ziarah makam beliau yang berada di kawasan Mahallah Kubra, dekat dengan kawasan Tontah. Tempat saya belajar dulu sewaktu saya ambil BA dulu. Jadi Syekh Yusri bawa kami pergi ziarah makam Sayyidina Abdullah Ibn Al-Harith radhiyallahu anhuma, adik-beradik Nabi dari susuan sahabat Nabi lah maknanya. Selepas itu kami pun, lepas selesai ziarah, kami ke makam Sidi Ahmad Al-Badawi, pengasas kepada tarikat Ahmadiyah. Kalau orang-orang Negeri Sembilan, orang-orang Melaka, kebanyakan mereka bertarikat dengan tarikat Al-Ahmadiyah. Jadi tarikat Ahmadiyah itu, sanad tarikat itu akan bersambung sehingga kepada Sidi Ahmad Al-Badawi, yang berada di Tontah. Macam saya, Ustaz Nazrul, kami ambil tarikat Asy-Syadzuliyah. Bersambung nasab tarikat kami kepada Sidi Abdul Hasan Ali Asy-Syadzuli. Juga berada di Mesir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sewaktu kami sampai ke makam Sidi Ahmad Al-Badawi, jadi Syekh Yusri diminta untuk memberikan ucapan. Jadi beliau pun memberikan ucapan, lalu beliau menyatakan antara poinnya adalah seseorang itu, kalau dia telah berjaya meninggal dunia sebagai seorang Muslim, itu adalah merupakan tanda karamah dia. Tanda karamah dia adalah dia berjaya mati sebagai Muslim. Sebab, kalau selagi orang itu masih hidup, kalau dia ada karamah sekalipun, masih lagi dia berada dalam keadaan takut dan harap. Dia masih lagi ketakutan sebenarnya. Sebab walaupun sudah zahir pada dirinya akan karamah, dia itu wali Allah, tapi tidak mustahil di akhir hayat dia Allah Ta'ala ambil dia dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah. Tak mustahil. Walaupun tidak lagi kita dengar ada kisah wali-wali Allah yang akhir hayatnya mati jadi mati kafir. Di kalangan umat Nabi Muhammad kita tak bisa dengar lagi. Namun dari segi adakah Allah tidak mampu? Ya, Allah mampu sangat untuk ada orang mati dalam keadaan tidak beriman. Tapi kalau seseorang itu dia telah berjaya mati sebagai mukmin, dia telah pun berjaya dengan satu kejayaan yang besar, dan itu merupakan karamah yang jelas pada dirinya. Sebab dia ketika dia berjaya meninggal sebagai seorang Muslim, tidak mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mati dalam keadaan tidak mengakui ada Tuhan selain daripada Allah, maka orang ini dia akan ke syurga Allah walau apa keadaan sekalipun. Cuma kalau dia itu dosanya banyak, terserah kepada Allah. Kalau Allah mahu, Allah boleh azab dia terlebih dahulu. Kalau Allah mahu, Allah boleh masukkan dia ke syurga dengan tanpa disentuh oleh api neraka. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat bulan Ramadan ini, ya Allah, matikan kami ya Allah sebagai seorang yang beriman kepadamu ya Allah, dan matikan kami tanpa kami disentuh walau sedikit oleh azab api neraka-Mu. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, walaupun kami banyak melakukan kesilapan, namun kami sedar kami adalah hamba kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Allahumma amin. Nabi sebut, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kamu semua tidak akan masuk ke syurga sehinggalah kamu beriman. Maknanya ini adalah satu syarat bagi orang yang nak masuk syurga Allah. Kalau dia tidak beragama Islam, sama ada daripada awal memang tak beragama Islam sampai mati, atau elok dah beragama Islam tiba-tiba murtad di tengah jalan, lalu bawa akidah murtad itu sampai mati, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah mencipta syurga adalah untuk kaum muslimin yang beriman, yang percaya kepadanya. Manakala neraka pula dijadikan sebagai tempat untuk yang tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi sambung hadis Nabi, wala tu'minu hatta tahabbu. Wala tu'minu hatta
tahabbu. Kamu semua tidak akan dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah sehinggalah kamu saling sayang menyayangi. Jadi kalau ikut zahir di sini, orang yang sifatnya berdengki, sakit hati dengan orang, macam zahirnya dia tak beriman. Namun, ini penting kita belajar hadis Nabi, perlu kita padankan dengan ilmu-ilmu Islam yang lain. Tak boleh satu orang dia belajar, dia baca satu kitab, dia faham terus dan itu yang dipegang. Dia perlu kepada pembelajaran, dia perlu bertalaki. Jadi bila contoh di sini, kalau ikut zahir hadis, Nabi telah mengatakan Nabi menafikan keimanan. Tak beriman kalau ikut yang kita faham kafir. Keluar dari agama Islam. Namun di dalam akidah Islamiah, akidah yang dibawa oleh Sayyidi Abdul Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Al-Maturidi, iaitu akidah yang mereka dua warisi daripada guru-guru mereka sampai kepada baginda Nabi SAW, yang kita juga kenali dengan nama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seseorang yang beriman kepada Allah tidak akan dianggap keluar daripada agama Islam kalau dia melakukan maksiat. Semata-mata maksiat tidak menyebabkan seseorang itu jadi kafir. Maknanya kalau ada sebarang ayat Al-Quran atau hadis baginda Nabi SAW yang menunjukkan seakan-akan si fulan jadi kafir dengan sebab dia melakukan dosa, hendaklah kita fahami bahawa itu bukan kehendak yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Sebab akidah yang kita warisi daripada baginda Nabi menyatakan orang yang melakukan dosa, maksiat, hatta bunuh diri. Hatta dia bunuh diri sekalipun, mati dalam keadaan buat maksiat, hatta mati dalam keadaan berzina sekalipun, wa'iyadzubillah, maksiat yang dilakukan tidak menyebabkan dia itu terkeluar daripada agama Islam. Bila dia akan terkeluar daripada agama Islam? Kalau dia melakukan perbuatan yang menafikan keimanan. Dia mengaku ada Tuhan lain. Dia sujud kepada benda lain. Yang ni baru boleh membawa kepada kemurtadan. Dia menafikan kewajipan. Dia kata puasa Ramadan bukan wajib. Siapa kata puasa bulan Ramadan bukan wajib? Dia kata melaksanakan hudud dan qisas bukan wajib. Maksudnya dia menafikan satu perbuatan wajib yang sudah diketahui secara ijma' bahawa dia adalah perbuatan wajib. Orang macam ni, dikhawatiri dia telah terkeluar daripada agama Islam. Kenapa saya guna istilah dikhawatiri? Sebab yang akan bertanggungjawab untuk menentukan dia ini keluar atau tidak daripada agama Islam, itu adalah qadi, hakim. Maknanya kalau di Malaysia kita kata hakim mahkamah syariah lah. Hakim mahkamah syariah kena panggil orang ini dan hakim akan putuskan sama ada dia ini jatuh murtad atau tidak. Sebab dia perlu kepada kajian. Maknanya saya yang bukan hakim, tuan-tuan yang bukan hakim, bukan kerja kita jadi hakim dalam isu ini. Ada orang dia sebut satu ucapan, kita faham, ini dah boleh murtad dah ni. Maknanya tugas kita mengadukan kepada pihak yang bertanggungjawab. Pihak hakim. Untuk hakim buat siasatan. Bukan kerja kita untuk mengatakan awak telah keluar dari agama Islam. Sebab dalam nak menjatuhkan seseorang itu daripada agama Islam, ia adalah satu benda yang sangat-sangat bahaya. Sebab dia akan berkait dengan hukum-hukum yang lain. Kalau dia ada isteri, kalau dia memang telah keluar dari agama Islam, dia kena berpisah dari isteri dia. Kemudian dia berkait dengan hukum warisan harta. Maknanya dia bukan satu benda yang mudah. Dan kadang-kadang ada orang sebut ucapan-ucapan begini dan kadang dia jahil. Bila dia jahil, maknanya bukan kejahilan itu akan menyebabkan perbuatan dia yang sebenarnya telah boleh menyebabkan dia murtad. Tak jadi dia murtad. Tidak membawa dia murtad sebab ada keuzuran, iaitu jahil. Keuzuran itu. Dia bersifat jahil. Jadi kalau kita tengok isu murtad ni bukan satu isu yang kecil. Dia adalah satu isu yang besar dan tak boleh kita cepat-cepat kata orang tu murtad, orang ni murtad. Sebab tu antara benda yang tidak sihat yang berlaku pada zaman kita hari ni, kita, orang Melayu kita, kalau kita tengok ramai juga di kalangan kita yang cepat tuduh orang tu keluar dari agama Islam. Sikit-sikit awak dah buat benda syirik. Sikit-sikit awak sembah kubur. Ini semua satu ucapan yang membawa kepada mengkafirkan orang. Mengkafirkan orang ini, tugas mengkafirkan orang bukan tugas kita. Tugas kita adalah mengadu kepada pihak qadhi, pihak hakim. Hakim yang akan meneliti dengan penuh hati-hati, adakah orang ini telah jatuh kafir atau tidak. Okey, balik kepada hadis kita. Nabi kata, wala tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan seseorang itu beriman sehingga dia berkasih sayang. Maksudnya kalau dia itu tidak berkasih sayang, adakah dia terkeluar dari agama Islam?
Maknanya bersifat benci sama kaum muslimin itu maksiat. Dalam akidah kita, orang yang melakukan maksiat, dalam keadaan dia meyakini Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad utusan Allah, dia percaya semua rukun-rukun iman, orang ini masih Muslim. Jadi bagaimana maksud Nabi, wala tu'minu hatta tahabu? Maksudnya orang ini, kata Nabi, kamu semua tidak akan sempurna imannya. Kamu semua tidak akan sempurna keimanan kamu semua, sehinggalah kamu saling sayang menyayangi. Walaupun Nabi tak sebut tidak sempurna iman. Nabi tak kata pun, wala yakmulu imanukum, tak akan sempurna iman kamu. Nabi tak sebut jelas kalimah tidak sempurna iman, namun wajib kita takwil. Wajib kita takwil sabdaan Nabi. Maksudnya kita tak boleh pegang dengan makna zahir, kita kena faham dengan makna lain. Makna lain yang telah dipadankan dengan padanan ilmu akidah yang kita belajar secara warisan sampai kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab apa? Sebab saya sebut tadi ya. Kalau kita faham secara zahir, maknanya orang yang membenci ni dia telah keluar dari agama Islam. Sebab Nabi kata dia tak beriman. Tak iman maksudnya kafir lah. Itu kefahaman kasar. Namun, tak boleh kita faham secara begitu. Kita kena faham sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ilmu akidah. Dan ilmu akidah kita ini bukan dia dipetik daripada akal. Akidah kita ini adalah dipetik daripada nas yang tidak bercanggah dengan akal. Kita orang Islam ni, akidah kita tak bercanggah dengan akal. Maknanya, semua akidah kita dibenarkan oleh akal. Bahkan, yang mengatakan akidah begini dalam akidah kita, semuanya berpandukan nas daripada Al-Quran ataupun hadis. Jadi, dengan melihat kepada apa yang dipelajari dalam ilmu akidah, kita mendapati orang yang melakukan maksiat, dia tidak keluar dari agama Islam. Maka sabdaan Nabi yang bermaksud kamu tidak beriman, maksudnya kamu tidak akan sempurna iman. Melainkan setelah kamu semua saling sayang menyayangi. Maknanya orang yang dia ini, hati dia jahat sama kaum muslimin. Benci sama kaum muslimin. Sakit hati dengan kaum muslimin. Iri hati dengan kaum muslimin. Takut-takut dia tidak akan ke syurga Allah dengan cepat. Fadilatul Syekh Husri bin Rushdi pernah menyatakan, kalau kamu nak tengok siapakah dia penduduk syurga Allah, tengoklah kaum muslimin yang hatinya itu saling sayang menyayangi sama kaum muslimin. Sebab dalam syurga kita tak akan ada sifat benci sama kaum muslimin. Dalam syurga kita akan saling sayang menyayangi sama kita, kaum muslimin dalam syurga Allah SWT. Jadi kata Syekh Husri, orang yang dalam jiwanya ada benci sama kaum muslimin, orang ini akan dibakar terlebih dahulu dalam api neraka Allah SWT sehingga bersih jiwanya daripada sifat-sifat yang tidak melayakkan dia ke syurga Allah. Kemudian apabila dia sudah bersih, dia akan ke syurga Allah SWT. Jadi yang saya fahamnya, maksud dia orang ini, silat hari bulan, dia boleh ke neraka dulu. Maksud saya faham daripada ucapan guru saya tadi, orang ini boleh ke neraka. Sebab mungkin Allah boleh ampunkan dosa dia. Walaupun dia benci sama kaum muslim, boleh Allah ampunkan dia, masukkan dia dalam syurga terus. Dengan Allah membersihkan dia daripada sebarang sifat-sifat yang tidak baik. Namun, bila Nabi kata, wala tu'minu hatta tahabu, tidak beriman, maksudnya tidak sempurna iman, sehingga kamu saling menyayangi, ucapan ini sebenarnya sangat bahaya bagi kita. Sebab bila kita fikir baik, cuba tanya hati kita masing-masing. Ada tak dalam hati kita ni rasa benci dengan kaum muslim? Ada atau tidak? Saya benci dengan orang ni. Ada atau tidak? Kalau ada, sangat takut. Dia beza di antara kita benci dengan kita tidak selesa. Saya teringat apa yang disebut oleh guru saya, Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini rahimahullah SWT. Al-Fatihah lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampaikanlah pahala kami ya Allah kepada beliau di alam barzah beliau. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini, suatu beliau menghuraikan hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seorang pun di kalangan kamu semua sehingga dia sayang kepada saudaranya apa yang dia sayang untuk diri dia. Apa yang dia sayang untuk diri dia, macam itu juga perasaan yang sama berlaku kepada teman dia.
Jadi kata Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini, sayang dan benci ini daripada Allah. Sayang dan benci ini adalah perasaan yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada kita. Kadang-kadang ada orang tu, kita jadi tak suka dengan dia. Benci dengan dia. Tak selesa dengan dia. Tengok dia jadi tak boleh. Tak ngam. Dalam keadaan dia tak ada masalah dengan kita pun. Tapi kita tak boleh dengan dia. Ada orang tu pula, dia buat masalah macam-macam kita. Tapi kita suka dengan dia. Tapi macam mana tak hati kita suka kat dia. Walaupun dia macam-macam buat masalah dengan kita. Jadi kata Syekh Sa'ad, sayang dan benci itu kita tak bertanggungjawab. Sebab ia adalah perasaan yang Allah sudah campakkan ke atas diri kita masing-masing. Maknanya kalau kita benci dengan satu orang, perasaan kita benci dengan dia, atau perasaan kita sayang kepada dia, maka itu bukan satu kesilapan. Itu bukan satu kesilapan. Dan itu bukan tugas kita. Sebab kita tak mampu mencipta benci dan sayang. Namun kata Syekh Sa'ad Jawish Al-Husaini, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata beliau, maksud maksud yang Islam minta kita saling sayang menyayangi, jangan benci membenci ini, iaitu jangan kita pamerkan sikap benci kita. Jangan kita pamerkan sikap sayang kita pada tempat yang tak sepatutnya. Itu yang dimaksudkan dengan jangan benci. Maksudnya jangan buat perbuatan yang menunjukkan kamu benci. Adapun dalam hatimu itu yang memang kamu tak suka dengan dia, itu bukan bawah kekuasaanmu. Kamu tak mampu. Sebab itu memang sudah dicampakkan oleh Allah ke dalam hatimu. Maknanya, bila Nabi sebut, wala tu'minu hatta tahabu. Kamu semua tak akan masuk syurga sampai kamu semua saling sayang menyayangi. Maksudnya adalah, jangan kamu pamerkan sikap bencimu kepada seseorang. Walaupun hatimu membencinya. Jadi kata Syekh Sa'ad Jawish Al-Husaini. Contoh, kalau kita daripada jauh, tengok satu orang yang kita tak suka. Daripada jauh kita dah nampak dia. Tak ada masalah kalau kita nak ambil jalan lain. Daripada jauh kita nampak dia. Supaya kita tak serempak dengan dia, kita ambil jalan lain. Supaya kita tak jadi, kita selesa. Dan kita taklah jadi sakit hati tengok dia. Tapi, kalau tiba-tiba takdir Allah Ta'ala kita terserempak dengan dia, dan dia bagi salam dengan kita contohnya, haram kita tak jawab salam. Dia senyum kat kita, haram kita masamkan muka. Sebab memasamkan muka tu kita mampu untuk buat. Senyum kita mampu. Masam. Mampu? Kita mampu untuk buat. Walaupun dalam hati kita tak suka ataupun suka. Maknanya menunjukkan sikap yang kita tak suka dengan dia itu, kita akan bertanggungjawab. Sebab tu Nabi kata, wala tadabaru. Jangan kamu saling membelakang-belakangi. Maksudnya kalau jumpa dia, kata Syekh Sa'ad Jawish, macam tu tunjuk kita tak suka. Yang tu kita bertanggungjawab. Contoh kita tak suka dengan dia. Kata Syekh Sa'ad, sekurang-kurangnya kita jumpa dia, Assalamualaikum. Dia pun Waalaikumsalam. Ustaz Zin, saya minta izin. Jalan terus. Tak perlu kita kena berborak lama dengan dia. Tak perlu kita nak kena menyembang lama dengan dia. Cukup bila kita jumpa dia, kita bagi salam dan kita jalan. Walaupun maknanya dalam perasaan hati kita kata, hai, kita jumpa juga orang. Kita tak suka nak jumpa. Itu kita tak mampu nak kata apa. Sebab itu hati. Dan kadang-kadang orang yang kita dulu tak minat, tak suka, sampai satu masa Allah Ta'ala ubah, dia pula menjadi orang yang kita suka. Sebab suka dan benci itu bukan daripada kita. Suka dan benci itu bukan daripada kita. Sebaliknya kita bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan yang menunjukkan kita bukan benci dengan dia. Yang itu kita mampu. Berbanis muka. Bukan orang kata hipokrit. Bukan maksud hipokrit. Hipokrit itu maknanya kita jadi seorang munafik. Cakap benda yang tak dalam hati. Sebab masalah dia, walaupun kita tak suka dengan dia, kita diharamkan tunjuk kita tak suka dengan dia. Tapi kalau dia buat maksiat, kita tak suka. Saya tak sukalah kamu buat macam ni. Itu tak ada masalah. Kita tegur dia dengan baik. Namun untuk kita benci, tunjukkan itu. Cuma kau lelaki kita menyampah. Betul lah. Tak ada orang lain ke aku jumpa kat jalan. Yang tu kita berdosa. Memang kita tak minat dengan dia. Contoh dia ada buat perangai yang kita tak suka. Dia contoh suka gurau kasar. Kita pula jenis orang lembut. Tak bengam. Jiwa kita dengan dia tak ngam. Jadi kita tak diminta untuk bersama dengan dia. Maknanya kalau dia tu maknanya suka melepak di satu tempat, bukan kerja kita wajib kena pergi dekat dia. Tapi kalau kita terjumpa, haram kita menunjukkan sikap kita tak suka dengan dia. Haram kita menunjukkan sikap tidak suka kepada dia. Inilah yang saya dengar kesimpulan itu daripada Fadilatul Syekh
Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi, wala tu'minu hatta tahabu, kamu semua tidak akan beriman sampailah kamu sayang menyayangi. Sebenarnya ia sangat adalah sama dengan hadis Nabi yang biasa kita dengar, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seorang pun di kalangan kamu. Maksud dia apa? Tidak sempurna iman. Sebab iman ni dia bukan statik, dia naik turun. Maknanya ada iman yang biasa-biasa sangat, ada iman tinggi sikit, ada iman sentiasa tinggi. Okey, maknanya macam mana kita boleh menambahkan keimanan kita kepada Allah dengan banyak kita mempelajari Islam, dengan banyak kita belajar tentang melihat Al-Quran, membaca hadis Nabi, makin kuat iman kita. Namun bukanlah maksud dia ada orang tu iman dia sama aja. Biasanya dia akan turun naik. Jadi Nabi kata la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman seorang pun di kalangan kamu semua hatta yuhibba li akhi, sampai dia suka untuk dirinya, sampai dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, sewaktu menghuraikan hadis ni, kata beliau, kamu tak suka untuk kamu mengumpat orang. Kamu tak suka orang mengumpat kamu. Maka kamu juga jangan mengumpat orang. Sebab apa yang kamu suka berlaku kepada diri kamu, begitu juga kamu lakukan kepada orang. Kamu tak suka orang mengata kamu, maka jangan mengata orang. Kalau kamu tersilap, kamu mengharapkan agar orang jangan dedahkan keaiban kamu. Betul tak? Semua kita nak begitu. Kalau kita tiba-tiba tersilap, tiba ada orang nampak apa yang kita harap sangat-sangat, janganlah dia cerita ke orang. Maka begitu juga sikap kita kepada orang. Jangan cerita aib orang kepada orang lain. Sampai kata Al-Imam Al-Ghazali, pentingnya kita nak menjaga maruah ni, dah kebetulan disebut pasal aib tadi, sampai kalau kita terpaksa menipu sekalipun, kita boleh menipu. Contoh, kita melakukan satu maksiat, tiba-tiba ada tersebar cerita. Kata, aku dengar kau buat maksiat begini. Kata, Allah, aku tak ada. Mana ada? Ini bukan menipu. Walaupun menipu itu asalnya haram, namun di antara dosa menipu dengan kita mendedahkan keaiban kita, maka mendedahkan keaiban itu lebih besar. Sebab tu dalam Islam kita tak diminta ceritakan aib kita. Sebab apa? Sebab Allah telah tutup aib kita dan Allah tak nak aib itu tersebar. Sehingga dalam surah, tengok dalam hukuman hudud, satu hukuman hudud yang sangat berat, iaitu hukuman zina. Allah Ta'ala mensyaratkan mesti ada 4 orang saksi yang adil. 4 orang saksi itu pula orang lelaki. 4 orang lelaki yang nampak betul. Sebagaimana batang celak masuk ke dalam lubang celak. Bahasa kitab. Maknanya nampak sungguh berlaku jenayah itu. 4 orang kena nampak betul-betul. Kau nampak macam tak nampak gitu je. Tak nampak betul masuk tu. Maknanya tak boleh lagi nak tuduh. Kalau tuduh, bila qadi tanya, ni 4 orang yang adil ni. Adil maksud dia tak buat dosa ni. Dia tak melazimi dosa kecil. Dan dia tak buat dosa besar langsung. Yang orang soleh ni. 4 orang soleh, tengok sungguh. Qadi tanya, nampak? Dia kata, saya nampak gerak-gerak je. Saya tak nampak lah masuk tu. Semua kena apa? Kena sebat. 3 orang kata, saya nampak tu. Seorang kata, saya dah amanah. Sebab dia orang soleh. Dia tak menipu lah. Kan? Sebab orang soleh ni, insyaAllah dia tak menipu. Dia kata, wallahi saya sebenarnya nampak. Dia orang bergelut tu. Tapi saya tak nampak sampai apa namanya, nampak jelas-jelas tu. Walaupun 3 orang lagi tu kata, saya nampak Tuan Qadi. Keempat-empatnya kena sebat. Sebab mereka telah menuduh seseorang telah berzina. Walaupun secara adatnya memang dah benda berlaku lah tu. Nak katanya betapa Islam nak jaga aib seseorang tu. Maknanya, walau kamu nampak, tapi dah tak 4 orang tak nampak jelas, atau 3 orang je nampak. 3 orang ni kena buat apa? Dia hanya perlu nasihat 2 orang tadi. Apa ni? Balik. Jangan buat lagi. Itu aja. Kalau dia pergi mencerita dekat orang, sebar kat orang, qadi dapat tahu, qadi boleh panggil 3 orang ni. Kalau 3 ni pula jenis kaki kelentong, awal-awal lagi kena sebat. Tak payah tanya dah kamu nampak ke tidak. Sebab dia bukan orang yang siqah, seorang yang adil. Kalau 3 orang soleh, 3 kena sebat juga. Sebab apa? Sebab dia telah menyatakan satu
satu kenyataan tanpa cukup saksi. Patut kena 4. Kalau nak tengok-tengok, main 3 orang ni kuat dah sebenarnya. Kalau tanya hati kita pun, 3 orang ni orang soleh belaka ni. 3-3 pula ada karamah pula tu. Yang ni terbang kan. Yang ni jalan atas air. Contoh, wali-wali belaka pula tu. 3 orang tok guru pondok pula tu. Kena sebat 3 orang tu. Sebab apa? Sebab Allah nak tutup aib manusia. Sebab tu, nak katanya agama kita ni agama yang sangat menutup aib. Sangat menutup aib seseorang. Jadi Imam Ghazali kata, kalaulah seseorang itu, dia telah melakukan kesilapan, tiba-tiba ada orang tanya dia, betul ke kamu telah buat begini? Hendaklah dia menipu demi untuk menutup aib dia. Jadi setiap kita suka kalau orang tutup aib kita dan tak tahu aib kita. Maka begitu juga sikap kita kepada orang lain. Tapi biasanya kita nak orang buat baik pada diri kita. Tapi kita suka buat jahat dengan orang. Mulut kita suka sangat kutuk orang. Kutuk orang, maki orang. Kita nak ke orang kutuk kita? Tak nak. Main kita belum lagi sempurna iman. Sebab belum ada lagi sifat yang kita suka pada diri kita, kita lakukan perkara yang sama kepada orang lain. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan kamu dianggap seorang yang beriman. Maksudnya tidak sempurna iman kamu sehingga kamu saling sayang menyayangi. Lalu Nabi ajar kita satu benda. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau tak saya tunjukkan kepada kamu satu amalan, satu perkara. Kalau kamu lakukan, kamu semua akan saling sayang menyayangi. Afshus salam bainakum. Sampaikanlah salam. Afshus salam. Sebarkanlah salam di antara kamu semua. Maknanya kita bagi salam kepada orang. Assalamualaikum. Sebenarnya ia boleh menimbulkan kasih sayang. Cuma mungkin benda ni tak berapa zahir dalam masyarakat kita. Sebab kita dah menjadi budaya bagi salam. Alhamdulillah. Bagus tu jadi budaya. Cuma kita kadang-kadang nak marah apa? Assalamualaikum. Nak tengok soalan ni. Tak jadi sayang juga. Assalamualaikum tu dah doa dah tu sepatutnya. Salam sejahtera. Moga kamu selamat. Tu bagus lah tu. Tiba-tiba nak marah pun. Assalamualaikum. Ni nak tanya satu soalan ni. Betul tak pukul saya? Betul tak awak maki saya? Start dengan Assalamualaikum dulu. Tapi tak jadi sayang-sayang juga. Sedangkan Nabi kata, awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Nak tak saya tunjukkan kamu satu benda, kalau kamu lakukan, akan timbul kasih sayang sama kamu. Iaitu bagi salam. Bila kita tengok orang Melayu kita sebab dia tak faham salam tu. Dia tak tahu salam tu macam mana. Salam dengan maksud yang kalau kita fahami, Assalamualaikum. Maksudnya kita mengatakan, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kamu. Lalu orang tu pun kata, Wa'alaikumussalam. Dan moga kamu juga akan mendapat salam, keselamatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita panjang sikit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda. Dan semoga anda beroleh rahmat Allah. Dan semoga Allah, kamu akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang faham, agak-agak nak marah. Kalau orang faham nak erti salam, agak-agak nak marah. Kita jumpa satu orang. Semoga Allah memberikan rahmat kepada anda. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada anda. Semoga Allah memberikan keberkatan dan keselamatan kepada anda. Berbunga-bunga hati orang tu. Terima kasih Tuhan doakan saya. Moga-moga Tuhan pun dapat apa yang Tuhan doakan. Sebab tak jadi marah. Sebab kita saling sayang menyayangi. Sebab kita faham erti salam. Cuma oleh kerana dah jadi budaya, akhirnya kita bagi salam, kita terlupa makna salam tu. Jadi maknanya, kita baca hadis yang ke-36 ini, Nabi kata, sampaikan salam di antara kamu semua. Assalam, berikan keselamatan. Sebarkanlah keselamatan. Sebarkanlah salam di antara kamu semua. Ini sebenarnya adalah perlu kepada kita menambah satu lagi. Iaitu kita kena fahami maksud salam. Maksudnya kita nak bagi salam kepada orang, kita kena hayati apa yang kita sebut. Kita mungkin orang Melayu tak ingat makna tu. Jadi kena tahu. Assalamualaikum. Maknanya kita mendoakan kesejahteraan kepada dia. Kita minta agar Allah Ta'ala selamatkan dia daripada segala mara bahaya. Barulah kita, bila kita dengar tu, kita dengar orang bagi salam kepada kita pun rasa seronok. Dan kita pun mendoakan dia. Akhirnya, dengan sebab salam saja terbit kasih sayang. Bila terbit kasih sayang, kita bila tengok orang tu kata, orang ni bila jumpa saya, dia doakan saya. Takkan saya nak kata lebih kurang dekat dia. Memang dia ada salah dengan saya. Tapi dia sentiasa doakan kebaikan kepada saya. Akhirnya, dia akan menimbulkan bibit-bibit cinta. Bibit-bibit kasih sayang di antara kaum muslimin. Lalu, bila kita dah saling kasih mengasihi, dia akan membawa kepada
syurga Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada awal hadis, Nabi kata tidak akan masuk syurga melainkan kamu semua beriman, tidak akan beriman. Maksudnya tidak sempurna iman sampai kamu sayang menyayangi. Kalau kamu dah saling sayang menyayangi sama kaum muslimin, ketika itu kamu sudah beroleh satu petanda baik yang imanmu sempurna. Imanmu adalah sempurna. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita tengok dalam hadis yang ke-28 ni, rata-rata masyarakat kita sudah memberikan salam dengan baik. Alhamdulillah. Jumpa orang, Assalamualaikum tuan, apa khabar tuan? Alhamdulillah. Sudah jadi budaya, cuma kena tambah satu lagi. Sewaktu kita melafazkan salam itu, kita kena hadirkan dalam hati kita apa sebenarnya kita sebut. Dia sebut Assalamualaikum, kena hadirkan dalam hati kita. Sebenarnya ya, kita nak mohon kepada Allah agar Allah selamatkan orang itu daripada segala mara bahaya. Orang yang dengar salam pula, dia kena faham yang orang itu sedang mendoakan dia. Lalu dia mendoakan orang yang memberikan salam tersebut, supaya Allah juga turut memberikan keselamatan kepada orang yang memberikan salam tersebut. Maknanya salam ini, memberikan salam inilah satu ibadah. Satu lagi orang Melayu kita kena tukar sikit. Kita kadang-kadang dengar orang bagi salam, Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Dia tak jadi tepat dengan salam. Maknanya kita kena bagi salam dengan betul-betul. Sebab dia adalah satu ibadah. Walaupun niat baik, tapi pastikan bagi salam dengan betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum pakcik, apa khabar? Assalamualaikum pakcik. Begitu. Assalamualaikum. Ingat lagi kalau dulu di flat tu, bila orang nak ketuk rumah tu, berlagu-lagu ya. Assalamualaikum. Dia jadi lari sikit. Dia lenggok orang Melayu. Jadi eloknya kita bagi salam tu biar maknanya penuh. Biar elok. Assalamualaikum pakcik, apa khabar? Kita budayakan begitu. Lagi baik kalau kita bukan semata-mata Assalamualaikum, kita budayakan dengan yang lebih baik. Iaitu kita bagi salam secara penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik apa khabar? Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik apa khabar? Kita buat begitu. Biar salam kita penuh. Dalam masa yang sama, kita hadirkan dalam hati kita apa yang kita sebut. Assalamualaikum. Ya Allah, maksud dia, Ya Allah bagilah keselamatan. Ya Allah bagilah keselamatan pada orang ini. Semoga anda, wahai orang yang kusapa, mendapat keselamatan daripada Allah. Semoga anda mendapat rahmat Allah. Semoga anda mendapat keberkatan daripada Allah. Kita sebut tu, hati kita pun jadi berbunga-bunga. Maknanya kita seronok doakan orang. Jadi orang yang dengar pun dia boleh jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia boleh tambah waridwanuhu wa maghfiratuh. Cuma biasanya salam penuh ni salam pengajian lah. Jumpa orang, saya sendiri pun kadang-kadang nak kena tukar balik lah. Jumpa orang, Assalamualaikum. Itu ya. Apa salahnya? Jumpa Ustaz Azim, jumpa Ustaz Syauqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu kalau bagi salam macam tu, orang kata nak start mengajar ke? Mungkin kita akan rasa nak start mengajar. Tak jadi lagi budaya kita bagi salam. Orang Arab mesti pun dah lebih kurang. Assalamualaikum. Dia jawab, wabarakatuh. Dia jawab ujung tu, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, tak dengar langsung. Ujung naik ujung, wabarakatuh. Dan keberkatannya. Tu orang Arab Mesir lah. Jadi kita, kalau eloknya, biar bagi salamnya penuh, dalam masa sama hadirkan dalam jiwa kita kenapa kita bagi salam dan makna salam itu sendiri. InsyaAllah kalau kita amalkan ikhlas, dalam jiwa kita ini akan timbul kasih sayang. Walaupun orang yang kita sapa itu mungkin tak suka dengan kita. Mungkin dia tak suka dengan kita. Tapi kalau kita tiap hari baik dengan dia, hati manusia ni mau satu hari kita ketuk juga dia. Biar kita pandang kaum muslimin ini saudara kita. Sebab tu kita kena tanya hati kita balik. Dalam hidup kita ada tak orang yang kita benci? Maknanya kita kerja nak maki dia je. Ada tak? Okay, kalau kita rasa tak selesa dengan dia tu ada. Okay, tak boleh nak buat macam mana. Itu perasaan hati. Tapi kita pernah tak orang tu kita tak selesa dengan dia. Kita tak suka dia. Tapi ada tak kita doakan baik-baik untuk dia? Kita kena tanya balik hati kita. Sebab kita ni diajar untuk bagi kebaikan kepada kaum muslimin. Bukan takat kaum muslimin, hatta yang bukan Islam pun kita sayang sama makhluk Allah Taala. Kata Fadilatul Syekh
Ali bin Jum'ah hafizahullah subhanahu wa ta'ala ketika beliau menghuraikan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang pun di kalangan kamu semua sehingga dia sayang kepada saudaranya, dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Kata Syekh Ali Jum'ah, saudara ni sama ada keluarga, adik-beradik, akhun, adik-beradik, saudara. Atau kita biasanya faham saudara seagama. Kata Syekh Ali Jum'ah, saudara juga adalah saudara dari sudut kemanusiaan. Sebab kita semua ni adik-beradik juga dengan orang lain. Walaupun orang tu dia pilih agama lain, tapi dia tetap adik-beradik kita. Sebab kita satu keturunan dengan dia. Keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Maknanya dari segi kemanusiaan, kita sebenarnya adik-beradik jauh. Adik-beradik jauh. Maknanya ada ulama' faham hadis ini, kita bukan diminta untuk sayang orang Islam saja. Dengan orang bukan Islam pun kita sayang. Sebab tu kita diharamkan menzalimi orang bukan Islam. Sebab mereka juga adalah manusia. Dan dalam masa yang sama, mereka adalah orang yang kita nak sangat agar Allah Ta'ala hidayahkan kepada mereka. Macam mana mereka akan nampak Islam indah kalau kita berbuat jahat dengan kaum bukan Islam. Di Malaysia kadang-kadang kita ada sikit sentimen bangsa. Saya tengok-tengok orang Malaysia, kita ada sikit sentimen bangsa. Maafkan saya, mungkin ada yang tak setuju dengan ucapan saya. Saya kadang-kadang perasan kita agak sentimen segi bangsa. Khususnya kita dengan orang Cina. Kadang-kadang mungkinlah punca dia sebab orang Cina mungkin ada yang buat benda-benda tak elok. Mungkin ada sebahagian yang buat benda tak elok. Menyebabkan kita jadi pukul rata. Semua orang Cina kita tak suka. Dia kena ubah sikit tu. Sebab dia sebenarnya dari sudut dakwah menjauhkan orang kepada Islam. Dalam masa yang sama, kita kena sedar bahawa mereka adalah saudara kita. Keluarga jauh kita. Semuanya adalah keturunan Nabi Adam AS. Kalau mereka melanggar peraturan sekalipun, dengan orang kata apa, dengan kita ikut saluran yang betul. Dia buat masalah. Contoh, baru-baru ni, orang bukan Islam, banyak kes lah, mandu mabuk, meninggal orang Islam. Hari kita pun marah. Kita marah betul lah, kita tak akan suka lah. Kita tak cakap lah terima kasih mandu mabuk ni. Bahkan kalau saya sendiri, saya suka kalau hukumannya berat. Hukumannya biar berat. Hatta kalau bawa ke hukuman mati pun, biar. Kalau ikut pendapat saya lah. Sebab orang yang mabuk, dia tahu risiko. Kalau dia minum arak, lepas tu dia pandu, dia tahu risikonya apa yang berlaku. Tapi dia pandu juga, maknanya sepatutnya dia kena dapat hukuman setimpal. Dia patutnya, kalau sampai kepada hukuman mati pun, biarlah hukuman mati. Kalau maknanya keluarga si yang kematian itu, redha, maafkan dia, biar dia bayar diat. Sebab yang meninggal tu kadang-kadang dia adalah orang yang bertanggungjawab dalam keluarga. Meninggal dia siapa nak salah keluarga? Sebab tu dalam Islam ada hukum diat. Ada hukuman diat. Hukuman diat ni sama ada bunuh sengaja ataupun bunuh tak sengaja. Bunuh sengaja, orang tu akan bayar diat kalau keluarga si mati maafkan. Bunuh tak sengaja ni pula maknanya kalau seseorang itu dia tak sengaja, dia pandu elok, takdir Allah Ta'ala terlanggar juga. Tengah-tengah mandu tiba-tiba mengantuk, terlanggar, mati orang. Dia tak berdosa, dia tak akan dijatuhkan hukuman bunuh. Tetapi tetap dia kena bayar diat. Sebab apa? Sebab yang mati itu adalah nyawa. Islam pandang tinggi nyawa. Diat berapa banyak tuan-tuan? Diat 100 kunta. Atau mudah-mudah ceritanya 1000 dinar. 1 dinar berapa sekarang ni? Dekat 700. 700 kali 1000, 700,000 bayar. 700,000. Kata Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, kalaulah kerajaan melaksanakan diat, nescaya orang tak berani pandu lebih kurang di jalan raya. Sebab masing-masing ingat, kalau terlanggar orang, mati orang, dia nak kena bayar dekat 700,000. Dia kena bayar diat tu, dia akan berhati-hati. Sebab ni nyawa orang. Tengok kita punya polis meninggal baru ni. Agak-agak apa dia akan dapat? Dapat tak pampasan yang sepatutnya? Jadi maknanya kita kena perhati baik. Jadi balik kepada cerita dia, orang bukan Islam sekalipun. Mungkin kita tak setuju, kita marah dengan tindakan-tindakan begini. Tetapi dalam masa yang sama, tidak perlu kita menghina bangsa dia. Ini Cina mana ni? Kita bangsa mana ni? Tak boleh begitu. Pendatang lah apalah. Tak boleh kita sebut ucapan-ucapan begitu. Sebab kalau kita di tempat mereka, kita juga tergurus hati. Kenapa hina bangsa kami? Setiap kita sayang dengan bangsa kita. Saya orang Melayu. Sayang dengan bangsa Melayu. Orang Cina, dia sayang bangsa dia. Orang Arab, dia cinta dengan bangsa dia. Dalam masa yang sama, bangsa ni hanyalah merupakan ras keturunan. Asal keturunan kita semua sama. Sebab tu,
Ada ulama menafsirkan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang pun di kalangan kamu sehingga dia sayang kepada saudaranya apa yang disayang untuk dirinya. Sebagai ulama kata sayang kepada saudara itu bukan semata-mata saudara satu keturunan. Bukan semata-mata saudara dari segi agama. Bahkan saudara dari segi kemanusiaan. Sebab tu kita kena sayang kepada semua. Sebab tu saya tak gemar sangat dibangkitkan bangsa ni. Boleh kita minta bangsa Melayu jadi bangsa yang bagus. Okey. Atas rasa sayang kepada bangsa. Tapi sayang kepada bangsa kita, jangan sampai kita benci kepada bangsa lain. Bangsa Cina, bangsa India. Kita hina bangsa orang tak boleh. Kesalahan seseorang kita pundakkan kepada dia, bukan kepada bangsa dia. Kena bersifat insaf, kita kena bersifat adil dalam isu-isu begini. Sebab kita juga akan rasa sedih kalau orang hina bangsa kita. Begitu juga mereka. Dan dari sudut yang lain, menambahkan lagi rasa jauh mereka nak dekat kepada Islam. Dengan sebab akhlak kita kaum muslimin. Yang kurang elok kepada bangsa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang ke-36 ni satu hadis yang sangat besar. Nabi kata bagilah salam. Maknanya agama Islam ini namanya pun Islam. Islam kita pun boleh sebut Assalam. Hadis yang mula-mula kita dengar pun kita sebut Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang merahmati akan disayangi oleh Tuhan yang merahmati. Maknanya agama kita agama yang seru kepada kasih sayang. Tak sepatutnya agama yang sangat penuh dengan kasih sayang ini tiba-tibanya umatnya adalah umat yang saling benci-membenci. Sesama kaum muslimin pun benci-benci. Beza parti politik pun sampai benci-benci. Kutuk orang lebih kurang dengan sebab beza politik. Kan? Dengan sebab politik beza, dengan sebab kita maki pimpinan ikut dan, kita maki orang tu ikut pimpinan. Mana jiwa rahmat kita? Mana kasih sayang kita? Di mana akhlak kita dengan Nabi SAW? Sedangkan Nabi mengharapkan untuk bagi syafaat, bagi pelepasan, bagi kasih sayang kepada seluruh kaum umat baginda. Tiba-tiba kita pula saling benci sama kita. Ini masalah yang berlaku kepada kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan saya dan juga tuan-tuan yang mendengar, biar kita tanya balik hati kita, agak-agak ada tak orang yang kita benci selama ni? Kalau ada tuan-tuan, saya minta kita istighfar kepada Allah dan kita sambung balik tali persaudaraan itu. Dengan cara yang mudah hari ni, kalau kita nak jumpa, kita segan, kurang-kurangnya kita mesej. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat menyambut Ramadan. Saya mohon kemaafan atas segala kesilapan saya selama ini. Semoga kita akan baik semula. Bukan susah pun. Mungkin orang dulu susah sikit. Kalau nak minta maaf, kena jumpa depan-depan. Segan lagi. Jadi dia minta maaf, betul orang kata, tiada maaf bagimu, sakit hati pula kan. Hari ni senang. Kita ada mesej. Kita ada Facebook. Kita boleh guna apa-apa cara yang boleh menyebabkan hubungan itu kembali elok. Cuma kena sabarlah. Kadang-kadang mungkin kita dah elok minta maaf, orang belah sana pula tidak maafkan. Dia pula terlebih sangat marahnya tu. Jadi kita perlu kepada bersabar. Saya nasihat diri saya, cuba kita tengok balik, ada tak orang yang kita benci selama ni? Yang kerja kita ni tiap-tiap hari jumpa orang, mati orang tu je. Tak boleh, kita kena fahami balik. Tengok dalam keluarga kita, ada tak kita saling benci-membenci dalam keluarga kita? Itu sepatutnya tak ada langsung tu, dalam keluarga sendiri. Tengok dengan kawan-kawan, tengok sama sahabat-sahabat sekerja, ada atau tidak. Kalau ada, sempena Ramadan ini, eloklah kita saling maaf-maafi. Mengambil sempena hadis, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan masuk syurga, sehinggalah kamu semua saling beriman, dan tidak akan beriman, sehinggalah kamu semua saling sayang menyayangi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Nampak gaya macam tak khatam hari ni. Tak apa. Kita masuk hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37. Dah berapa jam? Saya tak tengok jam. Ambilkan handset tu. Handset kat belakang. 8.50. Ya satir. 8.50. Hampir sejam dah. La haula wala quwwata illa billah. Cerita pasal sayang. Jadi tuan-tuan jangan marah saya. Sebab kita cerita pasal kasih sayang. Jadi kena sayang lah. Walaupun bacanya satu hadis. Hadis ke-37 ni panjang pula tuan-tuan ya. Saya takut saya tidak mampu untuk melunaskan hak hadis ke-37. Okey, kalau begitu tuan-tuan, sempena hadis ni saya mohon maaf lah. Kalau kata, ya Allah 36 punya hadis punya panjang hurainya. Menyimbang sana sini. Minta maaf tuan-tuan.
kebetulan pula isu kaum muslimin ni berat. Kalau kita tengok, kita banyak sangat masalah kita sama kaum muslimin. Tak bincang lagi kita dengan orang bukan Islam. Perlu sebenarnya, kadang-kadang dengan sebab beza ideologi, kita berbeza pendapat. Nak buat macam mana? Ada orang dia pilih ideologi yang tak sama dengan ideologi kita. Dia mungkin salah, kita mungkin betul. Dia mungkin salah memilih. Dia mungkin, hatta contoh satu kawan kita, dia suka benda-benda yang bercanggah dengan syariat. Kita tegur dia banyak kali, dia jadi benci. Dia tak suka dengan kita pun jadi tak selesa dengan dia. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun kita berbeza, walaupun orang tu salah sekalipun, Islam tak minta kita benci dia. Kita benci dengan benda jahat dia. Dia buat maksiat, jelas-jelas maksiat. Ya, kita tak suka maksiat dia. Tapi dia tetap saudara kita. Macam adik-beradik lah, macam seorang ayah dengan anak. Adakah bila sampai anak itu buat salah, ayah akan benci, buang selama-lamanya? Biasanya ayah dan ibu dia tak akan buang anak-anak. Maka begitu sikap kita sama kaum muslimin. Bayangkan kalau jiwa kita semuanya ada jiwa begitu. Semua orang dalam sayang kita. Semua orang dalam jiwa kita. Walaupun mungkin orang tu tak suka kita, tak apalah. Sebab tu saya sangat tertarik dengan apa yang diajar oleh kaum sufi. Ulama-ulama sufi ajar kita didik hati begitu. Berat tuan-tuan. Bayangkan sampai diajar oleh Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Dan beliau pun bukan beliau yang menciptanya. Beliau ambil daripada didikan guru-guru tasawuf beliau. Dan itulah yang ditimba daripada zaman ke zaman. Sampai kita diajar. Kalau ada orang maki kita, kita dapat tahu orang maki kita. Tugas yang kita nak adalah, kita kata, saya sedekahkan diri saya untuk dimaki. Saya hadiahkan, tak apa. Yang penting dia gembira. Dia seronok maki saya. Jadi, saya pun rasa gembira sebab saya telah berjaya menyebabkan dia gembira. Walaupun caranya dia maki saya. Mari kita sampai satu ada istilah, sedekahkan dirimu. Jadi sedekahkan dirimu kepada kaum muslimin. Bukan kita boleh tahu orang maki kita, kerja kita nak maki dia balik. Biasa manusia akan begitu. Dan di sinilah pentingnya tarbiyah. Tarbiyah, bukan tarbiyah. Bahasa Arabnya, tarbiyah. Pentingnya tarbiyah. Pentingnya kepada sistem pendidikan yang kita warisi daripada guru-guru sufi. Sebab, kalau tidak, kita akan jadi manusia yang bengis. Hatta nak laksanakan syariat pun, kita akan jadi laksanakan syariat yang bengis. Bukan syariat yang penuh dengan rahmat, tapi syariat yang seakan-akannya segala ini semuanya bengis. Semuanya kasar. Dan kalau kita tengok, kita banyak terpisah dengan sebab politik. Orang Melayu sendiri pecah dengan sebab politik ni berzaman-zaman. Sepatutnya biarlah kita berbeza dari segi politik. Tetapi bukan kerja kita mencari aib kawan kita yang tak sama dengan politik kita. Bukan kerja kita untuk setiap hari cari kesilapan untuk kita dedahkan dan kita zahirkan kesilapan sahabat kita. Sebab walau kita berbeza sekalipun, kita semua adalah satu saudara. Kita hendaklah meletakkan jiwa kita, ketinggian sebagai seorang muslim itu lebih daripada segala yang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dapat mengamalkan hadis 36 ini dengan sebenar-benarnya. Dalam masa yang sama, alhamdulillah kita dah bagi salam, kita dah bagus bagi salam dah. Dah ikut macam Nabi ajar bagi salam. Tinggal lagi sewaktu bagi salam, hadirkan betul-betul erti salam itu. Supaya kita sedar, kita setiap hari nak supaya Allah Ta'ala selamatkan sahabat kita. Takkan dalam masa yang sama, kita nak sahabat kita selamat, tapi kerja kita nak biar dia tak selamat. Tapi bagi salam dengan dia. Nak dia selamat, tapi buat benda-benda supaya dia jadi susah. Jadi tak selamat daripada kita. Al-Muslim, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Nabi SAW pernah bersabda, orang Muslim adalah orang Islam yang lain selamat daripada lisan dia dan daripada tangan dia. Maksudnya wujudnya kita menjadi kedamaian kepada orang lain. Bukan dengan adanya kita orang jadi susah hati. Dengan adanya kita akan ada orang yang dicela dan dicaci. Semoga Allah SWT menerima segala apa yang kita lakukan. InsyaAllah besok kita akan masuk pada hadis yang ke-37. Mohon maaf tuan-tuan, jadi panjang pula hadis yang ke-36 ini. Mungkin merujuk kepada realiti kita dan perlu kepada kita sama-sama mengambil perubahan. Mungkin nak ubah satu Malaysia susah. Nak ubah kaum muslimin semuanya susah. Tapi sekurang-kurangnya yang mendengar tuan-tuan yang mendengar saya bercakap, kita cuba letak dalam hati kita, biarlah saya berjiwa besar sebagaimana Nabi berjiwa besar. Dibaling dengan batu oleh kaum kufar Taif. Tapi doa Nabi, moga Allah bagi hidayah kepada mereka. Dalam kesakitan, tetap Nabi sisipkan sayang kepada mereka.
Walaupun mereka tak beriman, tapi jangan dihancurkan mereka. Sebab mereka akan lahirkan zuriat. Kalau mereka tak beriman, moga-moga zuriatnya akan beriman. Biarlah kita jadi macam Nabi betul. Bukan semata-mata sunnah kita, sunnah ikut Nabi makan kurma. Sunnah ikut Nabi makan sahur. Sunnah akhlak Nabi itu juga kita kena lakukan. Semoga saya yang bercakap adalah orang yang paling awal melaksanakan. Dan tuan-tuan juga sebagai orang yang mula-mula akan melaksanakan. Biarlah kita berjaya jadi seorang yang baik jiwanya semata-mata agar Allah redha dan Nabi redha sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dahulu tuan-tuan. InsyaAllah kalau ada sebarang persoalan, bolehlah kita kongsi bersama. Ada sebarang persoalan? Ya Allah, ya Karim, ya Rabbi. Ustaz ada. Ustaz, kalau dengan ibu bapa, kita harus ke kita menipu mereka demi menjaga hati mereka? Saya tak tahu jawapannya. Adakah boleh kita menipu ibu bapa demi untuk menjaga hatinya? Yang soalan umum begini saya tak berani nak jawab. Sebab saya tak tahu realiti yang berlaku tu macam mana. Sebab menipu juga satu dosa besar. Tapi menjaga hati ibu juga satu benda besar. Wallahu alam, saya tak tahu apa jawapannya. Elakkan daripada melakukan kesilapan yang menyebabkan sampai kita terdesak untuk menyatakan kesilapan kita lalu menyebabkan hati ibu kita terguris. Tapi adakah boleh? Saya tak tahu. Wallahu alam. Tak berani saya nak jawab soalan ini. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Boleh rujuk kepada ustaz-ustaz dia lah. Saya tak tahu jawapannya. Jazakumullahu khairah. Saya ucap terima kasih kepada semua yang mendengar. Mohon maaf saya tak berani nak jawab soalan tadi. Sebab terlalu umum soalannya. Saya takut saya telah menjawab dengan yang salah, menyebabkan saya pula yang akan dihukum Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf tak dapat nak jawab soalan tadi, dan saya ucap terima kasih kepada semua yang telah bagi sokongan kepada Ruak Jawi, yang telah ikut kelas-kelas kita terus-menerus menyokong kita. Alhamdulillah, saya boleh tengok sumbangan-sumbangan per hari itu banyak tuan-tuan masuk pada kita. Walaupun belum lagi mencapai target yang kita harapkan, tapi saya ucap terima kasih sungguh kepada tuan-tuan puan-puan yang sudi untuk menyumbang. Ada yang menyumbang sampai sekali, ada yang menyumbang 2-3 kali. Ada yang sebarkan kepada kawan-kawan, ada yang sampai buat kutipan. Dia pula yang ajak, jom kita kutip seorang RM1, seorang RM10 untuk sama-sama membantu kami mendapatkan bangunan, bangunan Ruak Jawi. Saya ucap terima kasih kepada semua yang telah bertukar lumus untuk mendapatkannya. Walaupun begitu, tak cukup lagi lah. Kita baru mencapai sekitar 1/8 daripada jumlah yang kita inginkan. Belum dapat capai lagi jumlah yang diinginkan, banyak lagi lah. Perlukan dekat 3 juta lebih lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya mohon supaya kita sebar-sebarkan lagi maklumat tentang Ruak Jawi, sebab ini adalah cita-cita kita. Bak kata Pak Ku dulu, bekas duta di sini, Ruak Jawi ini sejarah orang Melayu. Sejarah orang Melayu zaman berzaman di bumi asing yang bercita-cita untuk melahirkan generasi ulama. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan tolonglah sebar-sebarkan, dan mungkin kalau tuan-tuan tiba-tiba rasa dah sumbang dah, boleh nak sumbang lagi, ahlan wa sahlan tuan-tuan. Tuan-tuan nak sumbang tiap-tiap hari pun kami terima. Tiap-tiap hari menyumbang pun kami terima. Moga-moga cita-cita kita untuk mendapatkan secepat mungkin jumlah wang yang besar untuk kita membeli bangunan, dapatlah Allah Ta'ala kabulkan dengan berkat bulan Ramadan ini. Saya ucap terima kasih kepada semua yang menyumbang. Dan kalau tak mampu nak menyumbang, sebar-sebarkan. Sebab orang yang menyebarkan, insya-Allah kalau ada yang menyumbang, dia juga mendapat pahala seperti menyumbang. Terima kasih. Jazakumullahu khairah. Kita sama-sama menutup majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah terima selawat kita dan menjadikan kita di kalangan orang yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.